Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Azizan, nombor matrik 2020959469. Okey, insya-Allah pada malam ini kami akan membentangkan mengenai tajuk kami, iaitu sejarah penubuhan unit kesatria. Okey, unit kesatria di ITM, pada masa itu disebut sebagai ITM. Unit kesatria di ITM ni telah bermula pada akhir tahun 1975, di mana telah berlaku dua demonstrasi mahasiswa IPT dan telah menyebabkan 200 pelajar telah disingkirkan daripada ITM. Okay. So perkara ini telah menyebabkan pihak majlis ITM mengambil langkah yang serius, di mana langkah ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin para pelajar ITM. Okay, jadi bahagian hal ehwal pelajar telah membuat satu kertas kerja, yang mana kertas kerja itu dibuat untuk menubuhkan unit kesatria untuk para pelajar, dan kemudian kertas kerja ini dikemukakan kepada majlis ITM, kemudian diluluskan. Okay. Bila sudah diluluskan, unit kesatria ni kemudian telah pun ditubuhkan di kampus cawangan yang lain pada tahun 1976 bulan Jun. Tetapi penubuhan yang dibuat, penubuhan kesatria yang dibuat secara tergesa-gesa ini telah menyebabkan jawatan unit kesatria masa itu kosong. So jadi tiada sesiapa yang menjawat jawatan perkara itu. So perkara ini telah menyebabkan jawatan itu diisi dengan meminjam daripada bahagian lain. Contohnya kaki tangan pejabat dipinjam daripada bahagian HEP, dan jurulatih dipinjam daripada unit keselamatan. Kemudian pada tahun 1978, unit kesatria ini dijadikan sebagai subjek co-curriculum, di mana para pelajar diwajibkan untuk mengambil subjek co-curriculum dan wajib lulus. Okay. Kalau tidak lulus, maka pihak UiTM tidak akan mengeluarkan diploma ataupun ijazah untuk mereka yang tidak lulus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzat bin Zakaria, memegang kad matrik bernombor 2020973 akan membuat pembentangan berkenaan dengan sejarah penubuhan unit kesatria. Subtopik tujuan penubuhan. Seperti yang kita tahu bahawa tercetusnya penubuhan unit kesatria negara disebabkan oleh dua demonstrasi yang dibuat oleh pelajar-pelajar IPT, termasuk juga dengan pelajar-pelajar daripada ITM. Dan pihak ITM memandang serius hal tersebut. Jadi pihak ITM berpandangan bahawa terjadinya demonstrasi tersebut disebabkan oleh kekurangan disiplin oleh pelajar-pelajar tersebut. Jadi tujuan utama penubuhan unit kesatria negara dalam ITM adalah untuk membentuk kepribadian pelajar, disiplin dan berhemah tinggi. Seperti yang kita tahu bahawa sesiapa pelajar yang telah menyertai unit kesatria negara, para pelatih bagi unit kesatria negara adalah sangat mementingkan ataupun sangat menitik beratkan tentang tata susila dan disiplin para pelajar. Contoh mudah, bagi pelajar yang datang lewat untuk latihan kawat ataupun aktiviti akan dikenakan denda ataupun tindakan tata tertib. Hal ini boleh menjadikan seseorang pelajar itu lebih berdisiplin dan berhemah tinggi. Yang kedua, tujuan penubuhan unit kesatria negara dalam ITM adalah untuk memberikan pembelajaran ataupun pendedahan kepada pelajar mengenai aspek teori dan amalan, terutama dari segi kepimpinan.
kita tahu bahawa dalam unit kesatria negara ni bukan sahaja kawat kaki dan ceramah-ceramah. Ada juga pelajar yang dibenarkan untuk menjadi komander yang memberi arahan. Dan unit kesatria negara juga ada membuat aktiviti di luar kawasan seperti menggabungkan pelajar-pelajar unit kesatria negara daripada IPT lain dan membuat aktiviti di luar. Hal ini boleh menjadikan seseorang pelajar daripada unit kesatria negara itu menjadi pemimpin yang berwawasan dan pemimpin yang serba boleh. Yang terakhir adalah tujuan penubuhan unit kesatria negara dalam ITM adalah untuk memupuk semangat kerjasama dan menambahkan ilmu pengetahuan dalam setiap individu pelajar. Kita tahu bahawa unit kesatria negara adalah unit kurikulum yang mencampurkan dari segi jantina, budaya, agama dan sebagainya. Jadi apabila ingin membuat apa-apa aktiviti, mereka akan lebih mementingkan semangat kerjasama dan sekaligus dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam setiap individu pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat bin Nordin, pemegang kad pelajar yang bernombor 20209736003. Saya akan menerangkan bahagian yang berkaitan dengan visi dan misi. Baiklah, setelah kita ketahui sejarah penubuhan unit kesatria yang kini dikenali dengan unit kokurikulum adalah disebabkan oleh dua peristiwa demonstrasi pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi di Malaysia, termasuklah Institusi Teknologi Mara iaitu ITM pada tahun 1975. Pada tahun 1976, unit kesatria diwujudkan secara rasmi dan merupakan kurikulum yang pertama diwujudkan di UiTM dan juga salah satu subjek yang wajib lulus pada tahun 1978. Penubuhan kesatria yang bermatlamatkan nilai-nilai disiplin yang tinggi untuk diterapkan dalam kalangan pelajar selaras dengan misi, visi dan misi seterusnya memenuhi kriteria universiti dalam mewujudkan pendidikan yang seimbang dan menyeluruh supaya pelajar-pelajar menjadi siswazah yang lebih berdikari, matang serta mempunyai wawasan. Visi ialah perkara yang jauh untuk dicapai, iaitu menjadikan UiTM sebuah universiti yang unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme, iaitu kekuatan Bumiputera dalam semua bidang profesional yang bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing global dan beretika. Misi pula ialah usaha untuk mewujudkan visi, iaitu mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika profesional. Okey, sejauh ini menurut visi dan misi universiti serta situasi sosio-budaya dan sosiopolitik yang berubah-ubah, unit kesatria yang kini dikenali sebagai unit kokurikulum telah melalui pelbagai era perubahan. Pada masa ini, ketuanan orang Melayu merupakan agenda pertama dalam agenda universiti yang pertama untuk mewujudkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar UiTM. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Fakhri bin Misni, memegang nombor 202098467. Jadi seterusnya saya akan meneruskan penerangan ini di bawah tajuk kelebihan menyertai kesatria negara di UiTM. Jadi tidak dapat disangka lagi lah apabila penglibatan pelajar-pelajar dalam aktiviti kokurikulum, lebih-lebih lagi unit kesatria negara UiTM ini akan memberikan banyak impak yang positif dalam pembentukan siasat diri pelajar itu sendiri.
Jadi saya di sini akan memberikan penerangan mengenai dua jenis kelebihan yang akan pelajar dapat jika menyertai unit kesejahteraan negara sepanjang pengajian di UiTM ini. Okey, baik. Yang pertama, kita go through kepada ahli biasa. Okey, apa yang ahli biasa, apa kelebihan ahli biasa ni akan dapat? Okey, baik. Yang pertama, pelajar dapat memupuk disiplin diri melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti berkawat dan sebagainya. Ialah aktiviti kokurikulum kan, unit beruniform. Jadi daripada situ, bila kita memberikan sepenuh komitmen, kita akan mempelajari untuk mendisiplinkan diri dengan lebih baik untuk peribadi diri yang lebih bagus. Jadi yang kedua, pelajar dapat mempelajari kemahiran kendiri dengan menyertai aktiviti dan ilmu survival di dalam hutan. Okey. Ini ilmu yang sangat menarik untuk kita dan sepatutnya setiap pelajar sepatutnya mengambil kesempatan untuk mempelajari ilmu survival ini. Okey, ilmu ini bukanlah ilmu yang sia-sia, tetapi ia sangat berguna apabila kita dilanda, kita mengalami di waktu kecemasan dan sebagainya lah. Okey. Yang ketiga pula, pelajar akan dapat meningkatkan siasah diri dengan mengikuti aktiviti kerohanian yang dijalankan oleh unit kesejahteraan negara itu sendiri. Okey, aktiviti siasah diri lah apabila unit kesejahteraan ini menjalankan aktiviti kerohanian, aktiviti untuk pemantapan sahsiah. Jadi bila kita mengambil tempat dan kita memberi sepenuh komitmen, insyaAllah kita akan memberi impak yang besar kepada diri kita sendiri. Okey, jadi itu jenis yang pertama. Okey, yang jenis yang kedua pula ialah kelebihan yang dirasai apabila kita mendapat pangkat sebagai komander kesatria. Okey, komander kesatria. Okey. Tahu tak komander kesatria tu? Okey, komander kesatria ni yang bila kita waktu kita waktu kita SEM 1 yang kita pergi latihan kawat waktu petang, dan ada komander yang memberi koman kepada kita tu. Itulah komander kesatria. Okey, apa kelebihan komander kesatria ni yang dapat? Okey, komander kesatria ni dia dapat diberi pangkat dan layak menerima keistimewaan khas sepanjang pengajian di UiTM. Jadi sepanjang pengajian komander kesatria ni di UiTM, dia layak mendapat keistimewaan khas yang diperuntukkan oleh unit kesejahteraan negara untuk mereka. Apa keistimewaannya? Banyak keistimewaannya. Okey, antara salah satu keistimewaannya, kita tengok yang kedua. Okey, mereka ini akan dijamin mendapat penginapan kolej sepanjang pengajian di UiTM. Kalau komander kesatria ni, mereka ni tak payah pening-pening untuk mendapatkan kolej pada setiap SEM lah. Kalau macam kita pelajar biasa ni, kita setiap SEM kita kena mohon dan kita kena aktifkan diri untuk dapat tempat di kolej pada semester akan datang. Tapi untuk mereka ni, komander kesatria, mereka secara automatik akan diserap ke dalam kolej pada setiap SEM. Okey, yang ketiga pula, okey, mereka ini akan diberikan allowance apabila mengikuti aktiviti yang dikendalikan oleh unit kesejahteraan negara seperti mengendalikan kelas skor dan sebagainya. Okey, okey, setiap aktiviti yang mereka ikuti yang dikendalikan oleh unit kesejahteraan negara ini, apabila mereka memberi komitmen, mereka bukan memberi komitmen secara kosong, tetapi mereka diberi allowance apabila menyertai sesuatu program yang dianjurkan oleh unit kesejahteraan negara sendiri. Okey, contohnya seperti kelas skor. Kelas skor, kelas kawat tu kan.
Komander Kesatria ini yang take part untuk command, dan mereka ini menjadi pembantu kepada jurulatih. Okey, menjadi pembantu kepada jurulatih. Dan pelbagai lagi tugas mereka. Setimpal dengan allowance yang diberikan. Okay, jadi itu saja kelebihan-kelebihan yang saya ingin sampaikan apabila kita menyertai unit kesihatan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Arif Asfar bin Azhar, ID 2020739433. Okey, pada malam ini saya akan membentangkan kepada anda tentang peran pencapaian Kesatria UiTM Shah Alam. Okey, jadi saya akan bercerita tentang sedikit sejarah daripada permulaan hingga pencapaian lebih besar. Jadi yang pertamanya adalah pada akhir tahun 1975, dua peristiwa demonstrasi pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi UiTM. Pada masa itu telah berlaku satu peristiwa sebanyak 200 pelajar yang disingkirkan daripada UiTM. Jadi pada masa itu UiTM memandang serius tentang perkara itu, menunjukkan keperluan untuk meningkatkan disiplin di kalangan pelajar UiTM. Jadi pada masa itu satu kertas kerja yang diwujudkan oleh Hal Ehwal Pelajar ke Majlis UiTM dan akhirnya mendapat kelulusan. Dan pada Jun 1976 wujudnya unit Kesatria di UiTM Shah Alam dan cawangan-cawangan seterusnya. Tetapi pada masa itu tak ada jawatan lagi dalam unit Kesatria itu. Jadi pada tahun 1982 wujud jawatan kuasa di UiTM Shah Alam dan cawangan-cawangan UiTM yang lain. Dan pada tahun 1978 latihan-latihan Kesatria dijadikan sebagai core curriculum yang diwajibkan oleh student untuk ambil, terutamanya student pada semester yang pertama. Okey, seterusnya saya akan bercerita tentang pencapaian seterusnya adalah lahirnya Komander Kesatria. Jadi bila dengar Komander Kesatria ni, dia ni merupakan student biasa dulu, tapi dia telah menjalani satu latihan yang penuh disiplin, iaitu latihan intensif bakal komander. Dia ni juga merupakan sebagai pembantu jurulatih Kesatria. Jadi maknanya jika jurulatih kita tak ada, jadi komander Kesatria ni lah yang akan lead kita punya kawan itu. Dan ini merupakan salah satu pencapaian yang hebat dapat kerana apa? Dapat menjadikan seorang student itu jadi seorang komander Kesatria. Okey, pencapaian seterusnya adalah aktiviti yang berada di dalam MPKK. Okey, MPKK ni adalah Majlis Perwakilan Komander Kesatria Shah Alam Sesis 2010 dan 2011. Okey, dalam MPKK ni ada banyak aktiviti dan dalam aktiviti tu ada pencapaian yang hebat dalam Kesatria. Jadi antara aktivitinya saya akan sebut adalah pertandingan kawat kaki Perkat 2010, Kem Perkasa Kendiri Komander Kesatria 2010 dan juga Jambori Tahunan Komander Kesatria Seri 6. Dia ada banyak. Tetapi apa yang saya nak highlightkan di dalam ini ada dua pencapaian ya. Okey, yang pertama, pencapaian pertama adalah pertandingan di Hong Kong Drum Battle 2010. Okey, di situ maafkan saya, pencapaian yang seterusnya adalah pertandingan di Hong Kong Drum Battle 2010. Okey, mereka ini merupakan Persatuan Pancaragam Kesatria UiTM Shah Alam. Mereka menyertai pertandingan ini di Hong Kong Drum Battle pada 25 Disember 2010 sehingga 1 Januari 2011. Okey, pertandingan ini diadakan di Queen Elizabeth Stadium, Wan Chai di Hong Kong. Dan program ini diiringi oleh penyelaras perpakis UiTM iaitu Puan Nur Afzan Zakaria dan Cikgu Pengiring Encik Syaharuddin Muhammad, dan seramai 15 peserta orang yang menyertainya, dan mereka mendapat gold medal ya. So benda ni sangat membanggakan. Okey, seterusnya pencapaian yang terakhir adalah Majlis Anugerah dan Penghargaan Komander Kesatria 2011. Okey, majlis ini diadakan pada 20 Mac 2011. Jadi majlis ini adalah apa
mencerita tentang apa adalah majlis ini dia memberi anugerah kepada komander mengikut kategori masing-masing. Jadi kenapa majlis ini merupakan salah satu pencapaian yang salah satu pencapaian kesatria? Kerana apa? Majlis ini merupakan dia telah melahirkan ramai komander-komander berjaya. Jadi ia merupakan satu benda yang patut dibanggakan di dalam kesatria kembara UiTM Shah Alam. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya ialah unit kesatria ini ditubuhkan bukan hanya sebagai subjek kokurikulum, tetapi sebab untuk membentuk diri pelajar agar pelajar ni mempunyai kepribadian yang berdisiplin, berwawasan dan berkepimpinan. Seterusnya, menjadikan seseorang pelajar itu seorang pemimpin yang serba boleh. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.